Hai hai hai, jumpa lagi bersama Cikgu Nurul dalam pecutan akhir Matematik Tambahan SPM 2022 berdasarkan modul topikal soalan percubaan SPM 2022, topik tingkatan 4, fungsi kuadratik. Okey, berikut adalah modul yang kita gunakan dalam perbincangan untuk pecutan akhir SPM 2022. Soalan 3. Okey murid-murid, berdasarkan soalan 3 iaitu soalan percubaan Negeri Selangor, modul pintas set A kertas 1. Soalan 10. Okey, daripada sini murid-murid kita tengok, okey, cari julat nilai X bagi 2X² tambah 5X lebih kecil atau sama dengan 3. Jadi di sini, okey, ini soalan direct. Kalau tak dapat, sayanglah kawan-kawan. Okey, apabila dikata julat, kenapa kata julat ataupun range? Sebab kita ada tanda ketaksamaan dekat sini. Jadi, kita keluarkan dahulu kepada bentuk, bawa keluar dulu 2X² tambah 5X lebih kecil sama dengan 3. Jadikan bentuk am. Bentuk am tu semua ke kiri lah. Kanan di sebelah, kanannya adalah kosong. Okey, 5X tolak 3. Okey, kosong. Jadi, kita masuk dalam EQN lah. Bila kita masukkan dalam EQN, okey, mesti kamu akan dapat nilai X kamu adalah negatif 3 dan 1/2. Ini bukan jawapan. Jangan ingat, ini adalah bukan jawapan. Okey, ini sebagai panduan sahaja. Jadi, kamu masukkanlah dalam ni. Di mana X tambah 3, X, kat sini 2 tolak 1. Betul ke tu? 2X tolak 1. Jadi murid-murid, kita kena cari julat X. Ingat, apabila kita punya persamaan general form kita dekat sini adalah kuadratik dan A kita positif dan paling ringkas. Jadi bila dah positif, kita punya graf bentuk minimum lah, bentuk senyum. Okey, jadi kita buat macam ni. Nilai yang sini yang kamu dapat tadi masuk dekat sini dekat graf kamu negatif 1/3, 1/2. Sebenarnya untuk mendapat nilai julat ni, okey, range ni ada 3 cara kan, guna number line ke, okey. Yang plus minus tu graf ke kan, tapi cikgu suka sketch graf macam ni. Okey, jadi kita tengok pula tanda ketaksamaan kita. Tanda kita lebih kecil. Kalau lebih kecil, maksudnya kita lorek bawah. Orang bawahan ni, lebih kecil. Duduk kat bawah aja kan. Jadi nilai X kita adalah berada di tempat lorekan ni. Okey, apabila tempat lorekan tu ada satu tempat lorek, jadi ada satu jawapan. Ni X kamu, X berada di tempat yang kuning ni. Jadi macam mana cara penulisan jawapan kita? Kamu turunkan ikut susunan pada diagram. Buat macam ni. Okey, kita tengok tanda ketaksamaan kita ni. Jangan lupa semua sentiasa lebih kecil tau. Jangan kamu letak lebih besar. Disebabkan tanda ketaksamaan ni ada tanda equal. Ada tanda equal kat situ, kena tanda equal kat sini. Yes, kita berjaya mendapat jawapan untuk A. Okey, jom kita lihat untuk soalan yang seterusnya. Soalan B. Okey, soalan B berbunyi, persamaan kuadratik yang diberi dengan keadaan P dan Q adalah permalar mempunyai dua punca nyata yang sama. Okey murid-murid, ini semua keyword. Kalau kamu tak highlight, okey, kita tak dapat bayangkan keyword dia. Cikgu gariskan keyword dua punca nyata yang sama. Oh, kita punya pembeza layan ataupun discriminant kita B² negative 4AC equal 0. Ini kita punya pembeza layan ataupun discriminant. Jadi bila kamu highlight, bila kamu keluarkan maklumat dan kamu ada idea untuk keluarkan rumus, baru kita tahu, oh nak cari rumus ni kena ada A, B dan C. Mana nak dapat A, B dan C? Daripada persamaan yang diberi ni. Jadi cikgu pun keluarkan. Cikgu pun keluarkan di mana Px² plus 3Qx plus 4 equal 0. Tengok adakah ia tersusun X², X and C. Okey, tersusun. Cikgu keluarkan dulu. A kita adalah P. B kita adalah 3Q. Jadi C kita adalah 4. Okey. Jadi cikgu masukkan. Okey, kita masukkan dalam persamaan discriminant. Okey, kita punya rumus pembeza layan kita.
B square negative 4AC more than 0. Okay, replace. Tengok. 3Q kuasa 2 tolak 4. A kita P. C kita 4. Equal 0. Okay, di sini hati-hati ya. Untuk square kan. Jangan 3 kuasa 2 dapat 6 pula. Ada kalkulator kan. Buat betul-betul. Kat sini kamu akan dapat 9Q square tolak 16P sama dengan kosong. Okey, selesai. Okey, cikgu lupa pula nak highlight lagi satu. Dia nak express Q in term of P. Ungkapkan Q dalam sebutan P. Okey, express Q ataupun ungkapkan Q. Express Q, ungkapkan Q. Q mesti single. Dan Q mesti positif. Okey, dan. Okey, dan positif. Okey, Q kita dah positif tapi belum single. Kita tengok agak Q kita. Q kita ni memang dah positif tapi belum. Positif sudah tapi belum single. Jadi kita proses untuk menyinggalkan dia. Okey, 9Q square sama dengan 16P. Okey, sekarang kita nak buang 9. Q square sama dengan 16P per 9. Jadi kita nak Q sahaja, square maksudnya square root lah kat sana. 16P per 9. Macam tu. Sekejap, cikgu nak panjangkan sikit atap ni. Okey, ingat untuk matematik tambahan ni, apabila kita square rootkan sesuatu, jawapan kita akan ada plus minus tau. Akan ada plus minus. Okey, jadi kat sini kita akan dapat Q sama dengan plus minus. Okey, 16 tu kita boleh kecilkan tu. 16 tu kita boleh kecilkan di mana 16 set kita akan dapat 4. Set P 9 akan jadi 3. Plus minus 4P per 3. Okey, ini hati-hati ya yang cikgu highlight kat sini. Sini kalau kamu tak fokus akan mengakibatkan kamu hilang ni markah yang terakhir ni. Sebab kamu tak ingat nak buat plus minus. Ingat ya untuk admat contohnya adalah Q kuasa 2 sama dengan 25. Contoh ni contoh. Okey, apabila nak cari Q, mesti jawapan kita plus minus 5. Atau Q jawapan kita negatif 5 dan 5. Sebab itulah di sini ada plus minus. Okey? Jadi berhati-hati di situ supaya kamu tidak mengelakkan kesilapan. Ini adalah perkara yang penting. Berjaya untuk menjawab soalan nombor 3. Bye-bye. Okey, terima kasih. Jumpa lagi dengan Cikgu Nurul. Bye-bye.